السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita Riyadhus Salihin. Kita berhenti masih lagi di bawah tajuk Babul Muraqabah. Bab pada menyatakan muraqabah makna dia pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni Allah sentiasa mengawasi hamba-Nya. Baik, dan kita berhenti pada hadis yang ke-7 ataupun daripada awal kitab ini hadis yang ke-66. Baik. As-sabi' an-Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni yang dengar daripada Nabi adalah sahabat Nabi yang bernama Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Jadi sahabat ni dengar daripada Nabi, dia hafal kemudian dia sampaikan. Jadi sahabat Nabi ni dipanggil Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang betul-betul bijak adalah orang yang dana nafsahu. Ini orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Saya baca habis dulu nanti kita hurai. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk hari setelah kematian. Beramal untuk akhirat. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu adalah orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia hanya berangan-angan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama Nabi sebut al-kayyisu. Apa nak al-kayyis ni? Orang yang berakal, al-aqil, al-hazim. Al-aqil, al-hazim, al-qawi. Maksudnya al-kayyis ni orang yang berakal. Dia guna akal ni. Al-hazim, hazim ni orang yang tegas dengan diri dia. Dia tegas, dia kuat. Itu hazim lah, kuat, tegas, dan dia al-qawi, orang yang kuat lah. Jadi kuat dia punya apa? Pendirian dia. Orang yang bijak dan kuat pendirian dia. Baik, jadi orang yang betul-betul bijak ni, betul-betul bijak, dan orang yang betul-betul pandai, orang yang betul-betul kuat, tegas adalah mandana nafsahu. Orang yang apa? Sentiasa muhasabah diri dia. Dana ni muhasabah diri sendiri. Ini saya sebut kat diri saya dulu sebelum tuan-tuan. Kita cek diri kita, kita akan dapati diri kita ni banyak benda yang kena betulkan. Banyak benda. Selalu kita tengok orang kan, tak elok, dia buat ni tak elok, ni buat tak elok. Kadang-kadang kita terlupa tengok diri kita. Kat kita ni pun banyak kena betul kan. Banyak tuan-tuan. Cara kita berfikir, cara kita berhadapan dengan sesuatu isu, kadang-kadang perasaan kita, kadang-kadang kita apa, contoh kita marah sangat dekat isteri kita kan, marah sangat. Adakah patut kita marah sangat ataupun tak patut? Ataupun kita ungkap perkataan yang tak sepatutnya kita ungkap pada anak dan isteri. Benda itu semua kena muhasabah balik. Cara kita berfikir bila kita berhadapan dengan masalah-masalah dalam hidup, cara kita berfikir semua kena ubah.
Sebab dia bermula daripada kita berfikir. Sebab tu ada orang cara dia berfikir menentukan bagaimana tindakan dia. Cara dia berfikir. Bila kita tak muhasabah diri kita, kita tak cek satu-satu. Dana ni maksudnya hasabaha. Dia muhasabah diri dia. Yang ni betul-betul tiap-tiap hari kita kena hisap diri kita. Cek balik. Ada tak benda yang ada pada diri kita ni, kalau ada ke orang, orang meluat. Kita pun meluat. Ada tak sikap kat diri kita ni, kalau ada ke orang lain, kita meluat. Kadang-kadang kita tengok sikap orang, dia ni tak bagus lah macam ni. Kita lupa dekat diri kita juga ada sikap yang mana kalau ada ke orang lain kita tak suka, tapi kita bersikap dengan macam tu. Cek balik. Kadang-kadang kita terasa sangat dengan adik-beradik kita, terasa sungguh 2-3 hari terasa. Cuba cek balik, patut ke aku terasa sangat? Kadang-kadang kita main perasaan dendam dengan orang kan, dendam. Patut ke dendam sangat? Kadang-kadang kita main benci pada orang, patut ke? Cek balik. Dia punca daripada mana? Punca daripada datangnya perasaan tu. Sebab tu bila kita baca penawar bagi hati, dia suruh kita berfikir. Ada kitab penawar bagi hati kan, suruh kita berfikir. Macam mana kita nak menghadapi sikap kedekut? Bagaimana kita nak membentuk sifat tawaduk? Dia suruh kita berfikir. Contoh, Imam Ghazali rahimahullah, dia ajarkan macam mana kita nak tawaduk. Ini cara kita berfikir. Dia menentukan natijah pada diri kita. Berfikir. Dalam Quran sebab tu suruh banyak berfikir. Ni kita nak muhasabah, memang guna akal pun. Guna akal, berfikir, muhasabah diri, guna akal. Macam mana nak tawaduk? Kata Imam Ghazali rahimahullah, nak tawaduk, kalau tengok orang yang lebih tua pada kita, kita kena beranggapan dalam hati kita dia lebih banyak ibadah pada kita. Kalau tengok orang yang lebih muda pada kita, kita kena ingat dosa dia lebih kurang daripada kita. Kita lagi banyak dosa. Kalau tengok orang yang sebaya umur dengan kita, kita kena fikir apa? Kita tak tahu akhir hayat siapa yang terbaik. Masa akhir hayat dia hanya Allah yang tahu. Supaya kita sentiasa merendahkan diri. Kita nak sabar kan? Sabar. Nak sabar dengan suatu situasi. Memang kena berfikir. Macam orang kalau dia berfikir kan, dia tahu apa yang ada pada dia adalah pinjaman daripada Allah. Dia yakin sungguh. Tangan dia, mata dia, isteri dia, anak dia, dia pegang sungguh. Apa yang ada kat aku ni semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sungguh. Dan dia berfikir dan dia beriman. Satu hari kalau Allah Taala ambil, maka dia tahu Allah Taala pinjam saat. Kemudian Allah Taala ambil kembali barang pinjaman dia. Dia akan sabar cara dia berfikir. Oh, ini pinjaman daripada Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan aku anak 10 orang. Allah Ta'ala ambil 1, ada lagi 9. Berapa ramai orang yang kahwin, anak tak ada sampai ketua. Tengok cara fikir tu. Cara fikir. Alhamdulillah Allah Ta'ala ambil 1. Tu kata Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala ambil 1 nikmat daripada kita, banyak lagi nikmat yang tinggal pada kita. Banyak lagi nikmat yang berbaki pada kita. Bila umur kita tua, umur dah dekat 60, contoh buah pinggang 1 rosak. Kalau ada orang kadang kecewa kan, dia kecewa sebab dia tengok orang lain sihat, dia tengok cara dia fikir kan, itu orang sana sihat, ni sihat. Tapi kalau dia cara dia fikir, alhamdulillah 60 tahun aku guna buah pinggang ni free, Allah Ta'ala bagi. Betul tak? Ada orang yang umur 20, 30 buah pinggang dah rosak. Kawan saya umur baru 34 meninggal buah pinggang rosak. Jadi tuan-tuan, kita dah guna 60 tahun buah pinggang, Allah Ta'ala ambil baru 1. Masih lagi ada buah pinggang sebelah, masih ada tangan, mata, kaki, banyak lagi. Allah Ta'ala ambil 1 nikmat, Allah tinggal pada kita banyak lagi nikmat. Cara berfikir tu supaya kita tenang tuan-tuan. Itu saya kata, dalam hidup kita, dalam kita berhadapan dengan orang yang mungkin kita berhadapan dengan jiran yang perangai tak elok, mungkin kita berhadapan dengan adik-beradik perangai tak apa elok, mungkin kita berhadapan dengan rakan sekerja yang mungkin suka dengki dan sebagainya. Tuan-tuan, cara kita berfikir, cara kita berfikirlah tuan-tuan yang membentuk jiwa kita dalam menghadapi banyak perkara. Sebab tu dalam Quran suruh kita berfikir. Itu dana ni apa ni? Dana ni muhasabah. Muhasabah guna akal. Muhasabah diri kita. Kita bergaduh dengan abang sulung, contohlah, bergaduh. Kita marah sangat kat dia, meluat dengan dia, musuh. Tapi kadang-kadang bila kita berfikir sikitlah,
Fikir macam mana tuan-tuan? Bila bergaduh dengan adik-beradik ni, macam mana kita nak redakan sikit? Marah sungguh. Bila kita ingat kesalahan adik-beradik kita, kita meluat sungguh. Tak mau tengok muka. Sampai mati aku tak mau. Macam mana nak redakan sikit? Guna akal. Kenangkan balik kebaikan-kebaikan dia yang dahulu. Biasanya dia reda balik. Oh, isteri dengan suami selalunya bertengkar, bombang bertengkar, dah nak bercerai. Sabar Ustaz. Isteri cuba kenangkan balik kebaikan suami. Suami kenangkan balik kebaikan isteri. Berkenang balik. Tapi kalau dah kenang dah tak mau, tak boleh juga. Terpulang lah. Sebab saya tak nafikan cerai itu memang ada dalam Islam. Kalau dah tak boleh nak baik kan, mana nak tahu. Kadang ada orang memang tak boleh nak baik, memang tak sebulu langsung. Tapi nak ceritanya, cuba kenangkan balik. Mungkin suami dulu mula kahwin susah, isteri banyak bantu. Bila kita fikir lagu tu, dia akan redakan balik. Redakan balik. Pasal manusia ni dia dengan cara dia berfikir, fikir ni sangat kuat tuan-tuan. Saya bagi contoh lain. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni, nafsu tuan-tuan semua tenang saja. Okey je. Macam air yang tenang. Jiwa tuan-tuan lah, jiwa nafsu. Cuba tuan-tuan tengok benda-benda yang haram, benda-benda maksiat. Bila kita tengok nafsu kita bergelojak, jiwa kita yang macam air yang tenang jadi macam air yang apa? Air bah, air banjir, bergelojak tuan-tuan. Jiwa dengan cara kita berfikir, tuan-tuan okey semua, tenang saja. Cuba tuan-tuan fikirkan benda yang orang pernah kata kat tuan-tuan dan tuan-tuan sakit hati. Tuan-tuan ingat balik, daripada tuan-tuan duduk relax, tuan-tuan jadi serabut, tuan jadi sakit hati. Mula daripada tuan-tuan berfikir. Fikir balik, kenang balik apa orang kata. Dendam tu, luka yang lama berdarah semula, hanya tu orang kata. Dia main pada sini semua. Dah. Jadi cara kita betul lah, kitab Penawar Bagi Hati bagus. Dia suruh kita berfikir. Berfikir. Ada satu, saya pernah dengar satu ulama, Imam Ibnul Jauzi disebut, untuk kita sabar bila kita ditimpa musibah, fikir. Contohnya lah, kereta kita rosak. Kita baru beli kereta rosak. Kita kena tahu, rosak tu adalah musibah yang pertama. Musibah yang kedua, bila kita merungut tak reti sabang, itu musibah yang kedua. Betul tak tuan-tuan? Jangan tambah musibah. Cukuplah satu musibah kan, jangan tambah musibah. Sebab bila kita merungut, kita marah, kita tendang kereta kita ketuk, padahal rosak sikit, kita pergi terempuk lah apa, habis lagi rosak teruk lagi. Rosak sikit. Bila kita mengamuk, lagi teruk rosaknya. Betul tak? Jangan tambah musibah. Kita dah kena satu musibah, jangan tambah musibah lagi. Cukup dengan satu musibah. Kita mengamuk, kita tak puas hati, kita meronta-ronta, kita maki hamun, itu musibah yang kedua. Jangan tambah musibah, cukup dengan satu musibah. Macam kita tengok ada orang kan, yang apa, video 3-4 tahun lepas, dia naik kereta 4x4, dia nak masuk rumah, dia punya bibik lambat buka. Dia bagi horn, dia kata helak, dia bagi horn, ten. Bibik dia mungkin dalam tandas kot, dia punya orang gaji dia. Jadi tak buka lah pagar dia horn. Itu satu musibah lah, ujian. Betul tak? Itu satu ujian lah. Jangan tambah lagi masalah, cukup satu masalah. Apa dia buat? Masa dia horn tu, keluarlah anak dia 4 tahun, anak dia perempuan 4 tahun, nak cuba buka. Budak 4 tahun mana reti buka. Bila anak dia pergi ke pagar, dia tak nampak pagar tu tinggi. Anak dia ada dekat pagar, cuba buka untuk ayah dia, pasal baby dalam tandas. Dia buat apa? Dia pergi langgar pagar tu. Ada video di Facebook. Dia langgar naik atas pagar, dia tindih anak dia bawah. Mati ke tuan-tuan? Kereta berat kan, pagar besi. Mati anak dia. Tu saya kata, kau dah kena satu ujian, bibik tu lambat buka, jangan pergi tambah masalah lagi. Betul tak? Jangan pergi tambah masalah. Sudah, stop. Itu kata kena berfikir. Kadang-kadang kita rasa nak puaskan diri, padahal dia bawa masalah pada kita lagi. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, cerita betul di Malaysia, yang berlaku di Malaysia tu, yang ayah dia baru beli kereta. Anak umur 5 tahun, kata tak silap, 5 tahun, yang apa, pergi budak-budak tuan-tuan, mana reti, budak-budak biasalah, dia pergi ambil, bagi calak kereta ayah dia, bagi calak.
Bila bagi calak, ayah mengamuk lah. Dia patutnya kalau kita fikir, cukuplah kita calak. Jangan kita pergi buat kerja bodoh pula. Betul tak? Buat kerja tak guna, tak berfikir. Dia mengamuk sangat pasal kereta baru anak dia bagi calak. Dia tibai tangan anak dia. Tibai. Pasal geram sangat. Yalah kereta baru beli. Tak ada nak tayang kat kampung lagi. Dia tibai tangan anak dia. Dia tibai teruk sangat. Sampai saraf tu rosak. Bila saraf rosak, dia jadi gangren. Tahu gangren? Hitam macam tu. Maksud dia darah dah tak sampai. Saraf dah rosak, darah tak sampai. Bila darah tak boleh sampai di situ, tak sampailah oksigen dengan apa nutrien tu. Bila tak sampai, dia jadi hitam. Macam orang kencing manis tu. Dia jadi hitam lagu tu, memang tak boleh buat apa tu. Memang kena potong Kalau tak potong, boleh membahayakan nyawa. Sebab bila dia dah oksigen tak sampai, tangan tu dia akan membusuk. Bila dia busuk, dia akan banyak kuman dan bakteria. Bila kita tak potong, nanti bakteria tu dia boleh merebak ke tempat lain. Macam orang kencing manis tu kena potong. Nanti kuman tu pergi kat jantung lah, pergi kat paru-paru. Itu memang innalillah lah tuan-tuan. Kuman daripada kaki tangan tu, dia boleh daripada darah dia bergerak ke seluruh badan. Itu bahaya. Itu yang kadang-kadang dia kencing manis, dia tak potong kaki, kuman itu bergerak, tiba-tiba bisui timbul belakang pula. Pasal dia dah bergerak kuman tu ke seluruh badan dia. Timbul pula bisui tu belakang. Tak mau lagi saya silap, dia masuk ke otak, payahlah. Jadi gangren. Pergi hospital, saya kata tak ada pilihan, kena potong. Dan potong tangan. Maka anak dia menangis, ayah tak mau buat dah. Tapi tangan adik mana? Jadi kat Malaysia tuan. Cukuplah kereta hang kena calak. Nanti hang ada duit yang pergi lah polis lain. Yang pergi tambah satu musibah lagi, pasal apa? Itu saya kata tuan-tuan, yang Nabi sebut ni, orang yang bijak ni, orang yang muhasabah diri dia. Saya sebut kat diri saya dulu tuan-tuan. Kita muhasabah semua tuan-tuan. Cara kita, perlakuan kita dengan isteri kita, dengan anak kita, cara kita bercakap, cara kita berhadapan dengan masalah. Fikir. Kalau kita, contoh yang lain lah, kalau kita bermusuh dengan orang, kita meluat, nyampah dengan kawan, dengan siapa tu meluat, kita fikir apa tuan-tuan? Kita ni mati bila-bila mai, betul tak? Bila dia keluar nanti, bam, insiden mati. Takkan kita nak mati dalam keadaan kita bermusuh dengan orang? Sebab hidup ni sekejap sangat. Tuan-tuan guna akal ni, tuan-tuan boleh bentuk diri tuan-tuan. Bukan nanti tuan-tuan orang Islam, hatta orang bukan Islam pun ramai yang gunakan akal dia untuk bentuk peribadi dia, banyak. Dia guna perkataan saja tuan-tuan. Perkataan yang bagi dia bijak untuk bentuk peribadi dia. Walaupun dia tak beriman, dia tak dapatlah pahala. Sebab tu banyak orang non-Muslim, bukan Islam, tapi kita tengok dia pandai bentuk peribadi dia. Pasal apa? Dia guna akal yang Allah Ta'ala bagi. Elon Musk. Orang kaya tu kan. Dia sebut apa? Hidup ni terlalu pendek untuk kita berdendam. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita nak berdendam, tak larat. Kita berdendam dengan jiran, berdendam dengan adik-beradik, berdendam dengan bos, berdendam. Bila masa kita nak bahagianya, duk dendam je semua. Kalau meluat sangat, tak payah, lupakan sudah. Betul tak? Lupakan sudah. Contoh yang lain. Kalau kita sakit hati dengan orang lah. Kita sakit hati dengan adik-beradik kita. Perangai huduh. Suka hasut. Macam-macam lah adik-beradik ni. Kita sakit hati. Seminggu sakit hati, 2 minggu sakit hati. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Kita sakit hati dengan dia boleh jadi baik ke? Dia takkan jadi baik. Kau panggil dia huduh juga. Betul tak? Malah dia lagi suka kalau kita sakit hati. Betul tak? Pasal dia memang nak kita sakit hati pun. Pasal panggil dia huduh. Makna dia kita sakit hati dengan perangai dia huduh, dia lagi suka. Pertama, perangai dia tetap huduh. Yang kedua, dia seronok kita sakit hati dengan perangai dia. Betul tak? Habis tu kita nak buat macam mana tuan-tuan? Tak guna kita sakit hati. Betul tak? Tidak ada faedah kita sakit hati pada dia. Dia pun tak tahu, malah kalau dia tahu, dia lagi seronok lagi. Habis tu buat macam mana? Tuan-tuan, orang kalau perangai yang huduh, dia tak layak berada dalam hati dan fikiran kita. Faham tu? Ingat tu. Kalau perangai dia huduh, perangai dia menyakitkan hati kita, dia tak layak berada dalam hati dan fikiran kita. Dan tak layak untuk lidah kita sebut pasal dia. Sebut benda yang baik, akal dan hati kita biar kita benda yang baik yang ada. Betul tak tuan-tuan? Kita jumpa satu orang perangai huduh, punya ramai orang perangai baik. Betul tak? Mungkin kawan kita,
Betul tak? Mungkin ada adik-beradik lain yang bagus. Mungkin kita ada sahabat, rakan sekerja, punya ramai orang yang baik. Yang baik inilah kita penuhkan dalam hati dan fikiran kita. Yang kita nak pergi fokus satu orang perangai macam hantu tu buat apa? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Dia ada perangai macam hantu, dia tak layak berada dalam fikiran dan hati kita, dan tak layak untuk kita sebut dia. Tak perlu kita sebut. Dan tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan sakit hati dengan orang, tuan-tuan duk sebut-sebut, tuan-tuan lagi sakit hati. Saya beritahu tuan-tuan, tuan-tuan sakit hati dengan siapa-siapa, tuan-tuan jumpa ni kutuk dia ni orang, tuan-tuan lagi kutuk, tuan-tuan lagi sakit hati. Pasal dia lagi kuat, dia berada dalam hati dan fikiran kita. Lagi tuan-tuan sebut, lagi dia bertacap dalam hati dan fikiran kita. Jangan sebut. Tuan-tuan jangan sebut. Habis tu macam mana tuan? Dia geram sangat. Sabak sat. Sabak sat, benda tu akan hilang. Tapi kalau tak mau sabak sat, kita nak ikut juga perasaan kita, selagi itulah perasaan kita akan menyiksa hidup kita. Dan tuan-tuan percayalah, dalam hidup kita ni yang banyak menyiksa kita adalah diri kita sendiri. Betul tak? Perasaan kita pada sesuatu. Perasaan tuan-tuan. Saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan, kalau saya bagi tuan-tuan 10,000, tuan-tuan seronok tak? 10,000 tak seronok? Tuan-tuan betul-betul kaya lah tuan-tuan. 10,000 haji tak seronok lah, dia kaya. Saya orang bagi 10,000 saya seronok. Tapi kalau ada orang dalam bank pun ada 20 juta, bagi 10,000 macam tu ya tuan-tuan. Dia dalam bank pun 20 juta. Saya nak cerita tuan-tuan, jiwa manusia ni tak sama. Betul tak? Ada setengah orang, kalau dia hidup dia penuh dengan nikmat, dia nak dapat kegembiraan dengan nikmat yang sikit tu susah, sebab dia dah biasa. Tapi kalau ada orang yang Allah Ta'ala bagi, mungkin dia hidup dia biasa, sikit punya bagi pun dia punya seronok tu luar biasa. Saya nak cerita, seronok tu terletak bukan pada apa yang ada di luar, tapi apa yang berada dalam hati. Itulah kebahagiaan. Baiklah. Baik. Jadi yang Nabi sebut ni orang yang bijak, orang yang tegas, orang yang kuat, orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Tuan-tuan, saya nasihat diri saya dulu, dan kita sama-sama tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. InsyaAllah kita boleh berubah jadi lebih baik. Kalau kita tak muhasabah, kita macam tu lah tuan-tuan. Betul tak? Macam tu lah tuan-tuan. Dulu tak berubah, orang tengok sama, macam tu lah kita. Tak pernah langsung nak berfikir, tak pernah langsung nak ubah sikap. Memang kita takkan berubah. Tapi kalau tuan-tuan rajin ikut nasihat Nabi ni, insya-Allah hari ni lebih baik pada semalam, esok lebih baik pada hari ni. Ini rahsia dia. Kita kena muhasabah. Tapi ada orang setengah orang dia fikir apa? Dia semua betul, ada orang kan? Dia semua betul. Yang tak betul orang. Kawan ni tak kena, kawan ni tak kena, dia ni tak. Ada orang lagu tu. Kadang-kadang kita bila setengah orang, bila kita menyembang, semua orang tak betul. Dia tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Dia ni teruk, dia ni apa. Tapi bila kita tengok dia, hang paling teruk sekali. Ada kita tengok dia ni, hang paling teruk sekali dalam semua-semua. Tapi dia punya tak perasan tu. Dia tak perasan diri dia. Jadi saya nasihat kita sama-sama muhasabah. Satu lagi makna dia, dana nafsahu. Makna dia, kata Imam Nawawi rahimahullah, yakni orang yang mencegah diri dia daripada syahwat al-muharramah, daripada syahwat-syahwat yang haram. Tundukkan nafsu. Kalau suka pada orang perempuan, kahwin. Betul tak? Bukan berzina. Suka pada harta, cari dengan jalan yang halal. Jangan mencuri, jangan berjudi, jangan rasuah dan sebagainya. Banyak benda kan? Banyak benda dalam hidup kita. Kita suka pada apa? Kita suka pada kemuliaan, buat benda yang baik. Betul tak? Bukan kita hina orang lain. Baik. Jadi banyak benda tuan-tuan. Kita nak dapat benda tu boleh, tapi dengan jalan yang halal. Itu dia panggil nafsahu. Baik. Kemudian wa amila, lagi satu tuan-tuan, tundukkan diri dia. Dan kita kena tahu, nak kita ni semua ada nafsu. Saya ada nafsu, tuan-tuan ada nafsu, orang lelaki ada nafsu, orang perempuan ada nafsu. Dan nafsu ni bukan kita aja ada, haiwan pun ada. Malah nafsu haiwan lebih hebat pada kita. Nafsu haiwan lebih kuat pada kita. Kalau kita rasa seronok seronok buat maksiat, haiwan pun seronok juga tuan-tuan. Haiwan pun seronok. Malah haiwan punya nafsu lebih lagi. Kuda punya nafsu tuan-tuan lebih pada kita. Kuda punya nafsu. Saya nak cerita tuan-tuan, nafsu ni
Dia sebenarnya dia bukan benda luar tu. Sebenarnya kehendak diri kita sendiri. Ustaz, minum Ustaz, tuan batuk pula. Macam ni tuan-tuan, saya berkenaan dengan nafsu ni. Kita tahu kadang-kadang diri kita ni, dia sebenarnya nafsu ni bukan pasal benda-benda sekeliling, tapi memang kejadian diri kita tu dia ada kehendak nafsu tu. Allah jadikan untuk kita hidup sebenarnya. Contoh mudah lah. Kita lapar tuan-tuan. Bila kita lapar, kita nak makan nasi Arab contohnya lah. Kita nak makan nasi Arab kambing, nasi biryani ke, nasi ayam, apa nasi yang kita suka lah. Lepas tu nak minum dengan air yang paling kita suka. Tak kira lah tembikai ke, fresh orange ke, apa-apa lah, air kelapa ke, durian Belanda ke. Tapi tak ada. Yang ada nasi kosong. Balik rumah ada nasi kosong, bini tak larat masak. Kita lapar sangat, kita makan nasi kosong 2 pinggan air, minum air gau contoh. Dah kita makan tuan-tuan, dah kenyang, anak bawa balik nasi yang kita nak, nasi Arab ke, biryani ke. Tuan-tuan boleh makan ke tak boleh makan? Ha? Boleh lagi? Tak boleh dah. Saya nak cerita sebenarnya nafsu ni untuk kita hidup saja. Dan dia bukan mutlak, nafsu ni dia akan hilang. Bila dah puas dia pun hilang. Betul tak tuan-tuan? Bila kita dah kenyang, kita tak lalu dah. Sedap lagu mana pun tu saya kata sebenarnya bukan masalah nasi biryani, bukan masalah nasi Arab. Tak, itu hanya keinginan nafsu saja. Tapi bila dah kenyang, dia pun tak suka dah. Dia tak suka dah. Okeylah, kita suka makan kambing. Saya suka makan kambing bakar. Okey, kita bagi sekok makan. Berapa kali boleh makan? Sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan. Lepas tu lalu ke tak lalu? Tak lalu. Padahal kambing tu kambing yang sama, rasa yang sama. Kambing yang sama, rasa yang sama, tapi dah 2-3 kali kita makan, kita pun cemui. Itulah nafsu. Dia diri kita sendiri sebenarnya. Hatta kalau tak dapat kambing pun, kita makan benda biasa pun, kita kenyang juga. Cuma nafsu ni nak macam-macam kan? Tak nak macam-macam. Nabi SAW pernah sebut, kalau kita keluar di mana-mana, kita nampak ada seorang perempuan yang kita terpegun, cantik, lawa. Nabi kata, datangilah isterimu. Datangi isterimu. Balik rumah, datangi isteri. Pasal apa? Nanti dah datangi isteri, dah bersetubuh dengan isteri, dah puas, sama juga. Bila dah puas, dah tak lalu dah pun. Saja nafsu ni dia macam mana? Kita kena channel dia, bukan boleh ikut dia. Kalau benda haram ni kita ikut tuan-tuan, nanti hujung ni apa? Sebab memang nafsu ni dia ada keinginan. Dalam Quran sebutkan zuyyina linnas hubbus syahwat. Dijadikan manusia ni cinta kepada benda-benda syahwat. Nombor 1 apa? Minan nisa, suka pada orang perempuan. Laki suka perempuan, perempuan suka laki. Itu biasa. Allah jadikan begitu. Kemudian wal banin, suka ada anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, suka harta-harta yang banyak. Saya suka, tuan-tuan pun suka. Wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Ada apa? Ada kenderaan yang bagus, ada tanaman yang bagus. Nafsu suka. Zalika mata'ul hayatid dunya. Allah jadikan begitu diri manusia. Gitu Allah jadikan supaya kita boleh hidup. Janganlah kita ikut dia sampai terjebak dengan benda yang haram. Kita boleh dapatkan keinginan nafsu ni dengan jalan yang halal. Malah tuan-tuan, kita pun boleh, nafsu kita ni pun kita boleh bagi kuat, boleh rendah. Betul tak? Contoh masa kita sakit, kita tak lalu makan. Betul tak? Nafsu tu hilang. Nafsu tu tak ada apa pun. Ada setengah orang dia makan ubat kecil manis, makan ubat apa? Ubat darah tinggi, Maritol ke apa? LO. Biasanya kalau dia makan ubat tu, dia tengok isteri dia tak ada nafsu. Ubat tu mempengaruhi. Maritol tak silap, ALO. Tak ada sebahagian ubat kecil manis pun sama. Saya nak cerita, dengan tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan boleh bentuk nafsu tuan-tuan. Nampak nafsu tu? Sebenarnya nafsu tak ada apa-apa pun. Dia boleh ada, dia boleh hilang. Betul? Dia boleh ada, dia boleh hilang. Boleh ada, boleh hilang. Jadi tuan-tuan, dalam ni dia kata tundukkan nafsu. Maksud dia jangan ikut nafsu pada benda-benda yang haram. Jangan tunduk pada dia. Sebab dengan yang halal pun kita boleh puas.
Itu poin dia. Dengan yang halal pun boleh puas. Nah, tentang makan benda yang halal, kenyang ke tak kenyang? Kenyang. Habis itu kenapa nak makan khinzir? Betul tak? Ada tak orang Melayu makan khinzir? Dah mula dah nak ada. Kan saya sebut kat tuan-tuan, ada orang perempuan masa bulan Ramadan. Baru tahun ni lah, orang Melayu, dia buat review makan burger babi. Dia buat kat TikTok, dia makan burger babi, orang tengok dia makan burger babi. Lepas tu dia kata apa? Burger babi sangat sedap, tapi tak berbaloi sebab haram. Hang makan satu tadi. Satu dia makan. Punya banyak burger yang halal. Betul ya tuan-tuan? Kenapa nak cari yang haram? Macam ada kedai di mana, Beruas ke? Mihailam. Masih lagi ada orang Melayu makan tu. Masih lagi ada. Dah kedai Melayu buka sebelah. Memang confirm tuan-tuan, dalam tu memang ada khinzir. Kita tak boleh salah Cina tu. Tak boleh. Pasal bila orang tanya Cina tu, dia kata apa? Saya tak pernah kata halal pun. Dia tak pernah kata halal, tapi orang Melayu makan. Pasal apa? Mi hailam dia sangat sedap. Sangat sedap. Sampai ada seorang kawan saya, cikgu kan, dia bawa kawan dia Cina. Cikgu Cina ni bagus, dia jujur. Dia pergi makan. Bila dia pergi makan, kata memang sedap. Tapi dia pelik, kenapa orang Melayu ramai makan? Dia kata, ini ada babi dalam ni. Tahu kita kan ada rasa kan. Dia ada rasa. Macam kita dalam kuah kambing, rasa tak kambing tu? Dia rasa kambing. Bila antara daging ayam dengan daging, tu rasa tak beza sup tu? Ke tak rasa? Rasa kan? Rasa ke tak rasa? Rasa beza. Sama juga bila buah babi, dia ada aroma babi tu. Cina ni dia tahu, dia kata pasti orang Melayu ramai-ramai. Ni ada babi dalam ni. Lepas pada tu ada satu kedai Melayu, dah buka dah kedai Melayu di situ juga, di Beruas. Kedai Melayu Mihailam. Lepas tu doktor apa? Cikgu Cina ni pergi try makan. Cikgu Cina ni kata, kedai Melayu ni memang cukup sedap lah. Cuma kurang sikit je, tak ada babi. Itu je. Saya nak cerita, punya ramai tuan-tuan pergi makan. Saya pernah jumpa orang tuan-tuan, Dia tak boleh makan pau Melayu, dia tak mau. Dia nak pau Cina pun dia makan. Ada. Tuan-tuan, pau Cina ke pau selingsing ke tuan-tuan, kenyang juga. Betul tak? Begitu. Saya ada satu kenal, ada satu pakcik, dia pencen polis. Ada satu hamba Allah tu. Dia beritahu saya, dia kalau makan, dia makan kedai Hindu. Kan kedai tepeng tu, ada kedai Hindu. Kedai Hindu sedap, kedai mamak tak sedap, kedai Melayu tak sedap. Dia memang makan kedai Hindu. Saya pun pening tuan-tuan. Sebab kedai halal banyak. Bukan kedai mamak, ada kedai mamak yang Hindu pura-pura pun ada kan. Ini memang kedai Hindu sungguh. Memang Hindu, tendi punya kedai. Saya tak kata orang bukan Islam dia masak boleh je makan. Tapi masalahnya kita tak tahu dia ambil daging daripada mana. Caburan dibubuh apa. Banyak benda dalam tu. Tapi dia bagi tahu saya, malah dia anjurkan saya, Ustaz pergi try, Ustaz sedap. Dia suruh saya makan ni. Tu kedai depan hospital Taiping tu, dia kata. Ada satu ayak tu, dia kata ayak apa benda tu, ada India punya ayak tu macam teh tarik dibubuh macam-macam herbal. Dia kata cukup sedap Ustaz. Baik, kita boleh pilih yang halal. Kenapa kita nak pilih yang haram? Boleh lah. Itu saya kata, nafsu kena ditundukkan. Jangan ikut pada benda yang haram. Tidak, dia takkan sampai bila pun dia tak puas. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dan kata Nabi SAW, orang yang bijak, orang yang tegas dengan diri dia adalah orang yang beramal untuk hari setelah mati. Lima ba'dal maut, apa yang ada setelah kematian. Maknanya kita kena renung-renung diri kita lah tuan-tuan. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, dan kita akan menghadapi satu perjalanan yang sangat jauh. Dunia ni sekejap sangat tuan-tuan. Sekejap sangat. Yang lama mati tu. Ada orang kata hidup hanya sekali. Itu tak kan? Hidup enjoy. Nak bagi tahu mati hanya sekali. Mati hanya sekali, hidup dua kali. Itu. Kalau kita betul-betul beriman. Mati sekali saja. Bukan hidup hanya sekali, mati hanya sekali. Lepas tu tak mati dah. Tak boleh mati dah. Banyak orang silap, hidup sekali ya, enjoy dulu. Dia tak tahu ada hidup lagi satu. Siapa yang tak beriman hidup setelah mati, kufur dia. Kan dalam Quran sebut. Ada kalau orang tak beriman, lepas mati tak dibangkitkan dah. Siapa yang beriman macam tu, siapa yang intikad lagu tu, memang kufur dia. Sebab dalam Quran sebut, malah dalam agama lain pun sebut, hidup setelah mati.
Jadi tuan-tuan, ingat, hidup 2 kali, mati sekali. Jangan sia-siakan mati tu. Maksud apa? Jangan mati dalam keadaan tak elok. Sebab mati tu sekali je, lepas tu tak boleh mati dah. Kita nanti bila dah mati tuan-tuan, tak boleh mati dah. Nak bunuh diri pun tak boleh dah. Jangan sia-siakan masa yang sekejap ni. Kalau kat dunia tak apalah, rasa tak tukar, terjun Jabatan Pulau Pinang. Rasa macam dah cemuh dengan hidup, tikam badan, tembak, bunuh diri kan. Nanti di akhirat tak boleh bunuh diri dah. Malah nanti orang akan harap mati kan. Kita baca dalam surah An-Naba, ahli neraka bila tengok binatang, bila dibalas, binatang akan jadi tanah kan. Ada binatang yang menzalimi binatang lain, akan diubah menjadi, setelah dibalas, contoh kambing bapak yang bertanduk, dia sondoi kambing bapak yang tak ada tanduk. Di akhirat nanti kambing yang lemah itu dia akan sondoi balik, kemudian semua menjadi tanah. Orang kafir bila tengok, orang kafir dan orang jahat kata apa? Ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku menjadi tanah. Depa harap mati tapi tak boleh mati. Tak boleh mati dah. Dalam ayat yang lain dalam surah Qiyamah, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia berkata pada hari tersebut, di mana tempat nak lari? Tak boleh lari. Nak mati tak boleh, nak lari pun tak boleh. Makna dia apa? Kita ni Nabi sebut ni, beramallah untuk hari setelah mati. Sebab dah mati nanti tak boleh mati dah. Tak boleh mati, tak boleh lari, tak boleh menyorok, tak boleh apa-apa. Habis tu, bawa amalan yang mana yang kita bawa kat dunia dulu. Itu sajalah bekalan kita tuan-tuan. Siapa yang ada peluang mimpi, saya pernah jumpa ada orang yang mimpi abang dia meninggal dunia, dia mimpi jumpa abang dia. Lepas tu dia tanya pada abang dia, macam mana keadaan abang? Abang dia kata, aku tak ada apa, tapi aku menempuh satu perjalanan yang sangat jauh. Memang jauh pun. Bila kita mati je tuan-tuan, tu kawan-kawan kita yang duduk di kubur, perjalanan sangat jauh. Pertama duduk di alam barzah. Selagi tak kiamat, duduk di alam barzah. Lepas tu nanti alam kiamat, betul tak? Duduk di padang mahsyar. Duduk di padang mahsyar beribu-ribu tahun. Bukan sekejap, duduk melanggut ni. Tak tahu nak buat apa ni. Ribuan tahun yang kita pergi cari Nabi-Nabi. Panjang-panjang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Lepas tu, hisap kan? Hisap pula. Hisap seorang-seorang. Ni nak beritahu. Hisap one by one. Lama ke tak lama tuan-tuan? Allahu Akbar tuan-tuan. Sekarang ni manusia atas muka bumi pun ada berapa? 1.7 bilion umat Islam. Kalau semua termasuk orang bukan Islam, 7.2 bilion. Ini hisap pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Seorang-seorang. Lama ke tak lama? Kalau orang yang beriman tu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang-seorang. Dan orang yang miskin akan lepas dulu. Pasal hidup kat dunia tak banyak harta, hisap dia senang, cepat. Orang yang kaya sangkut 500 tahun. 500 tahun sangkut dia. Beza antara orang miskin dengan kaya 500 tahun. Siapa lagi kaya, lagi lambat dah hisap dia. Memang begitulah tuan-tuan. Adilnya Allah. Adilnya Allah. Siapa yang kurang harta dia dan beramal soleh. Ada orang kurang harta tapi tak beramal. Yang ni pun tak jadi juga tuan-tuan. Nak ceritanya tuan-tuan, jangan sia-siakan mati kita. Mati tu jangan sia-sia. Pastikan kita mati dalam keadaan kita bawa amalan. Tidak, kita ada puasa, kita ada haji, kita baca al-mulk waktu malam sebelum tidur, kita ada berzikir, kita ada istighfar, kita ada sedekah, kita ada qiyamul lail, macam-macam, kita ada silaturahim, kita ada tolong orang susah. Biar kita mati bawa semua. Ya, mati tu sekali ya. Hidup 2 kali. Lepas tu tak mati dah. Baik, kemudian wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah itu 2 minit lagi. Orang yang sentiasa mengikut nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan pada Allah. Makna dia apa? Hidup ni dia buat maksiat. Dia berzina, dia minum arak, dia berjudi, apa segala jenis dosa dia buat. Lepas tu dia kata apa? Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti dah tua aku taubat lah. Nanti lagi setahun aku taubat lah.
Nanti apa nak pencen nanti aku taubat lah. Lah ni Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan ada kan orang sebut lagu tu banyak kan. Benda tu tuan-tuan main pada mana? Bila ada orang sebut lagu tu Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, nanti tuan nanti aku taubat lah. Dan ni mudah lagi kan. Ada setengah orang tak sampai seru lagi. Tak sampai seru apa, tua dah pun. Ada satu imam ada satu masjid. Dia tanya ustaz saya, dia umur 70 lah lebih kurang. Dia kata ustaz saya ada kawan saya yang satu kampung dengan saya umur lebih kurang dia 70, lebih kurang lah 70-an. Yang tak semayang duduk kedai kopi je. Satu kampung dengan dia, daripada kecil sampai tua. Kita dah main masjid, dah semayang apa semua, kawan-kawan dia pun orang semayang pun tak. Dia tengok kawan dia kata kita tua dah main dah semayang. Apa kata kawan dia kata? Tak sampai seru lagi. Tak sampai seru dah 70. Yang ni saya tak tahu. Mana idea tu tuan-tuan? Sebenarnya itulah bisikan syaitan. Syaitan yang bisik kat kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, mudah lagi buat maksiat. Dengan bisikan syaitan tu supaya kita berterusan melakukan dosa. Segala bisikan-bisikan yang nampak baik tapi hasilnya kita berterusan melakukan dosa, itu bisikan syaitan lah. Sebab syaitan ni nak apa? Bila kita buat dosa, dosa makin banyak, hati makin gelap. Bila makin gelap, lagi susah nak taubat. Itu syaitan, dia bijak, dia cerdik, dia tipu kita. Kita dah buat maksiat, hati makin gelap, makin jauh pada Allah, makin keras hati. Bila dah hati keras, berjaya syaitan. Dan mati tu main tiba-tiba. Betul tak? Kita duk jangka nanti saya taubat. Rupanya mati datang sebelum kita taubat. Ada tak jadi kes lagu tu? Banyak tuan-tuan, banyak. Nak taubat, tak dan taubat. Dan makna syaitan berjaya. Macam mana syaitan tipu kita? Nantilah hang taubat, Allah Maha Pengampun, rahmat Allah Ta'ala luas. Dia duk tipu kita. Sepatutnya bila kita tahu benda tu, kita terus taubat. Betul tak? Tapi bila kita masih lagi berkekalan melakukan maksiat dengan berbagai-bagai alasan nampak macam bagus, itulah tipu daya syaitan. Dan bila kita mati dalam keadaan tak dan taubat, syaitan tepuk tangan, berjaya tipu daya dia. Sedangkan bila kita baca dalam Quran, baca dalam hadis, dia suruh apa? Kita bersegera. Betul tak? Bila bertaubat, bersegera, bukan tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kepada pengampunan Tuhanmu, bukan bertangguh. Apa saja alasan untuk bertangguh taubat, itu daripada syaitan. Baik, kemudian habis. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah dia datangkan satu ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 123 dan 124. Laisa bi amaniikum, ini agama ni masuk syurga ni bukan dengan angan-angan kita, berangan saja. Wala amani ya ahli kitab, bukan angan-angan kosong daripada ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bih, siapa yang melakukan dosa akan dibalas dengan dosa dia tu. Dia buat dosa akan dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dan dia tidak akan dapat selain daripada Allah pelindung dan penolong. Wa may ya'mal minas salihat, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga, wala yuzlamuna naqira, dan dia tidak akan dizalim walaupun sedikit. Jelas masuk syurga dengan apa? Dengan usaha untuk beramal, dan kita mendapat rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Ya, kena usaha dan beramal. Barulah kita masuk syurga dengan rahmat. Usaha untuk mendapat rahmat tu. Masuk neraka pasal apa? Kerana keadilan Allah. Allah Ta'ala adil. Bila buat dosa, masuk neraka. Sebab tu kena elak diri daripada dosa. Baik tuan-tuan, habis. Akan datang kita sambung hadis yang ke-67. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sa'iril muslimina wa muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا. صلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.